Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, sebelum tu saya nak tengok kehadiran pelajar. Amirul ada? Ada. Anis ada? Ada. Ashifa ada? Ada. Okey, Iris ada? Ada. Ilyas. Muhammad Ilyas ni siapa? Salah satu. Muhammad Izzat Azri. Muhammad Izzat. Okey, Izzat. Telefon ibu kita. Okey, tak apa. Raja Farisal ada? Ada. Syahrul? Ada. Okey, semua ada. Okey, Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, jom kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Amin. Kami dah semangat sama Amirul kak. Okey, semua sihat hari ni? Tak ada. Sihat. Okey. Sebelum tu saya nak tunjuk satu gambar. Jom kita tengok gambar dulu ya. Nampak tak gambar? Nampak. Okey, Amirul, gambar apa gambar yang pertama yang pakai baju putih tu? Doktor. Doktor, gambar yang pakai baju warna oranye tu? Bomba. Bomber, gambar yang pakai baju warna hitam. Apa dia? Polis. Polis. Amirul, cita-cita awak nak jadi apa dia? Pilot. Pilot. Okey, betul. Pandai Amirul nak jadi pilot. InsyaAllah suatu hari nanti Amirul akan jadi seorang pilot yang bawa kapal terbang. Nanti bolehlah belanja Ustazah naik kapal terbang free kan? Okey, kalau nak jadi pilot, apa yang perlu kita ada Amirul? Ilmu. Okey, pandai Amirul. Jadi pembelajaran kita hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-29 iaitu ilmu cahaya kehidupan. Jadi untuk kita nak capai cita-cita kita, nak capai kejayaan kita, kita perlu ada ilmu. Nak jadi seorang pilot, kita perlu ada ilmu. Nak jadi seorang doktor, kita perlu ada ilmu. Nak jadi seorang bomber, kita perlu ada ilmu. Betul tak? Betul. Betul. Tapi kalau kita nak dapat ilmu, macam mana kita nak buat? Belajar. Kita betul Amirul, kita perlu belajar, kita perlu menghormati ilmu, kita perlu menghormati guru. Jadi untuk pembelajaran dan pengajaran hari ini kita akan belajar tentang kewajipan menuntut ilmu, adab menuntut ilmu dan kepentingan menuntut ilmu. Okey, yang pertama kita akan lihat yang pertama. Yang pertama kewajipan menuntut ilmu. Okey, yang kewajipan menuntut ilmu yang pertama saya nak suruh Ashifa lah. Ashifa boleh baca hadis ni untuk Ustazah? Boleh. Okey, baca hadis ni Ashifa. Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib kepada setiap orang Islam. okey, menuntut ilmu itu adalah wajib kepada setiap orang Muslim ataupun wajib kepada setiap orang Islam. Okey, jadi matlamat utama kehidupan kita sebagai manusia ialah keimanan kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan soleh. Apa dia amalan-amalan soleh ni? Siapa boleh tolong saya bagi tahu apa dia amalan-amalan soleh? Syahrul, apa dia amalan-amalan soleh?
Solat. Solat. Lagi? Puasa. Berpuasa. Lagi? Baca Al-Quran, menuntut ilmu. Membaca Al-Quran, menuntut ilmu. Jadi, amalan yang didasari dengan ilmu ini merupakan syarat untuk diterima oleh Allah. Jadi, untuk umat Islam ni, dia dilarang untuk bercakap ataupun melakukan sesuatu tanpa ilmu. Itu kita sebagai orang Islam ni, kita nak bercakap atau nak buat sesuatu, kita mesti ada ilmu. Contoh macam saya cakap tadi, kita nak buat kek. Kita kena ada ilmu tentang kek. Contohnya kita nak buat kek coklat kan. Tapi kita ada ilmu tentang nak buat kek pandang. Maka tak terjadilah kek coklat tu. Kita kena mendalami dulu ilmu kek coklat tu untuk kita buat kek coklat. Boleh faham tak di situ? Boleh. Okey. Oleh itu, diwajibkan kepada kita untuk mendalami ilmu pengetahuan sebagai ubat kejahilan. Kalau kita tak nak jadi orang yang jahil, kita tak nak tergolong daripada orang-orang yang jahil, kita kenalah menuntut ilmu. Dan apa dia kewajipan menuntut ilmu bagi orang Islam ni? Hadis ni dah bagi tahu kan, wajib sebagai orang Islam ataupun umat Islam untuk menuntut ilmu. Ingat tu, wajib bagi setiap orang Islam menuntut ilmu dan digalakkan berusaha untuk mendapatkan ilmu. Dan seterusnya, ilmu yang perlu dipelajari. Kita masuk kepada ilmu yang perlu dipelajari. Terdapat berapa ilmu yang perlu dipelajari? Izzat, mana Izzat? Ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain. Izzat, contoh ilmu fardu ain apa dia? Satu contoh. Siapa boleh tolong Izzat? Apa dia contoh ilmu fardu ain? Tadi Syahrul dah sebut. Apa dia Izzat? Izzat agak-agak apa dia ilmu fardu ain ni? Apa dia? Solat. Kita mempelajari solat contohnya. Tu ilmu fardu ain lah. Kita mempelajari macam mana nak baca Al-Quran. Lagi kita mempelajari ilmu-ilmu adat ataupun ilmu-ilmu berkaitan dengan akhlak. Boleh? Okey, contoh ilmu fardu kifayah. Raja, mana Raja? Siapa nak Raja? Apa dia contoh ilmu fardu kifayah Raja? Farisha. Apa dia? Ada tak Raja? Raja Farisha Danila. Salat jenazah. Fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Okey. Seterusnya contoh, saya bagi contoh ilmu fardu kifayah seperti ilmu sains ataupun ilmu kejuruteraan ataupun ilmu medik. Ilmu perubatan. Contohnya kalau kita nak beli ubat ataupun kita nak jadi pekerja farmasi, kita perlu belajar apa? Kalau kita nak jadi pekerja farmasi. Kita perlu buat apa? Kita perlu mempelajari ilmu berkenaan dengan ubat-ubatan lah. Ilmu perubatan. Okey, jom kita tengok ilmu yang perlu dipelajari. Bahagian-bahagian ilmu fardu ain dan bahagian ilmu fardu kifayah. Yang pertama, fardu ain. Apa yang kita perlu pelajari? Contohnya ilmu asas tauhid ataupun akidah. Macam mana ilmu asal tauhid ataupun akidah ni? Contohnya ilmu kita nak mengenal Tuhan ataupun ilmu kita nak mempercayai wujudnya Allah dalam hidup kita. Seterusnya ilmu asas membaca Al-Quran. Macam ni, yang ni juga saya cakap tadi. Ilmu macam mana kita nak baca Al-Quran. Contoh, kita nak baca alif, ba, ta. Kalau dulu kecil-kecil kita tak tahu macam mana nak baca kan. Tapi sebab kita mempelajari dan kita ada ilmu tentang nak baca Al-Quran tu macam mana, kita dapat baca dengan betul makhraj dia. Macam mana nak baca huruf alif, macam mana nak baca huruf ba, macam mana nak baca Al-Fatihah dengan betul. Boleh?
Boleh? Boleh semua? Okey, seterusnya ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni macam mana ilmu fiqh? Contohnya ilmu perkahwinan. Nanti semua orang nak kahwin ke ada orang tak nak kahwin? Ada ke yang tak nak kahwin? Tak ada. Tak ada. Amirul nak kahwin Amirul kan? Nanti besar lah. Lepas habis belajar, lepas masuk universiti, lepas dah dapat pekerjaan, insyaAllah Amirul akan kahwin. Tapi sebelum kahwin tu, Amirul kena mendalamilah ilmu fiqh ni dulu. Macam mana tanggungjawab suami kepada isteri dan macam mana tanggungjawab isteri kepada suami. Seterusnya, ilmu akhlak. Ilmu akhlak ni yang kita belajar sekarang. Contohnya, apa yang kita belajar sekarang? Adab-adab menuntut apa dia? Ilmu. Adab-adab menuntut ilmu. Okey. Seterusnya kita masuk kepada bahagian fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu kifayah? Sebagai contohnya ilmu sains dan teknologi. Kalau sekarang kita tak tahu lagi kan apa dia ilmu teknologi ni. Kita kadang kenal teknologi ni komputer, laptop, apa dia lagi telefon. Nanti kita dah masuk universiti, kita dah bekerja, kita akan belajar. Kalau kita nak buat sebuah telefon ataupun kita nak buat sebuah laptop. Jadi kita akan belajarlah ilmu berkenaan dengan macam mana kita nak bina telefon, macam mana kita nak cipta laptop. Macam tu. Seterusnya ilmu kejuruteraan. Ilmu kejuruteraan pun samalah. Kita akan belajar macam mana nak buat jalan di atas bukit. Okay, kalau kita biasa, dulu-dulu kita biasa pergi Kuala Lumpur ataupun pergi Ipoh ke pergi Perak, kita akan melalui jalan yang berlingkung di atas bukit kan. Kalau kita tak ada ilmu tentang kejuruteraan ni, kita tak tahu macam mana nak buat jalan tu. Boleh? Sama juga dengan ilmu astronomi, ilmu perdagangan dan ilmu perubatan. Okey, seterusnya kita masuk kepada adab menuntut ilmu. Siapa boleh bagi contoh? Apa dia adab menuntut ilmu? Apa dia? Sekejap Pak. Okey, kita masuk kepada adab menuntut ilmu. Siapa boleh bagi contoh adab menuntut ilmu? Amirul, apa dia contoh adab menuntut ilmu Amirul? Amirul? Niat kerana Allah. Niat kerana Allah. Lagi apa dia? Siapa lagi? Ashifa, apa dia adab menuntut ilmu? Menghormati guru. Menghormati guru. Syahrul, apa dia lagi Syahrul? Rajin berusaha. Rajin berusaha. Betul Iris, apa dia adab menuntut ilmu? Mana Iris? Iris ada tak? Izzat, apa dia Izzat? Adab menuntut ilmu. Tidak malu bertanya. Bandar Izzat. Okey, betul. Tidak malu bertanya. Semua yang awak sebut tadi betul belaka. Niat kerana Allah, menghormati guru, niat kerana Allah, semua tu betul. Jadi, jom kita tengok apa lagi adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, betul tadi Amirul cakap. Niat kerana Allah. Kita mestilah niat ikhlas. Kita mesti niat menuntut ilmu tu ikhlas kerana Allah. Kita tak boleh nak menuntut ilmu sebab kita nak sayang kita. Kita nak bully kawan kita. Tak boleh macam tu. Kita kena niat dengan betul-betul. Kenapa aku menuntut ilmu ni? Untuk apa aku mempelajari ilmu ni? Sebab kita nak mencari ilmu kerana siapa? Amirul sebut tadi, kerana siapa? Allah. Kerana Allah. Jadi kita mesti ingat yang pertama kita pergi sekolah tu kita kena niat dulu. Aku pergi sekolah niat ikhlas kerana nak menuntut ilmu kerana Allah. Tapi lu tak pergi sekolah lah kan sebab kita dalam pandemik COVID. Tapi boleh je niat gitu. Ustazah hantar link semalam kan. Semua pelajar bersiap sedia. Pagi esok kita akan belajar melalui Jimit. Jadi kan pagi-pagi tu semua bersiap sedia. Ni awal-awal. Aku ni hari ni nak belajar dengan Ustazah Naik Liliana sebab kerana ikhlas, kerana nak untuk ilmu kerana Allah. Kita boleh niat gitu kan? Boleh kan Amirul kan?
Ya. Betul. Okey, seterusnya. Menghormati guru. Macam mana menghormati guru ni? Memuliakan dan menghormati guru. Kalau guru duk mengajar, kita hormatlah guru. Kalau dalam kelas dulu, kalau ada kawan kita yang suka bercakap, kita duduk tepi kawan kita yang suka bercakap, okay? Kita bagi tahu dia, kawan, janganlah cakap lagi. Kita dengar dulu apa yang cikgu nak ajar. Jom kita bagi tumpuan, kita hormat, kita adab kita dengan guru kita. Kita bagi tahu kawan kita untuk kawan kita tu menghormati guru. Boleh? Seterusnya, yang ketiga, menjauhi maksiat. Macam mana menjauhi maksiat ni? Macam mana? Menjauhi maksiat dan kemungkaran. Kalau kita kemungkaran, kalau kita ada niat, nak pergi sekolah hari ni tapi nak pergi sekejap je. Kejap lagi aku nak ponteng, nak panjat pagar. Ada ke niat gitu nak panjat pagar? Ada, okey. Kita semua bagus-bagus. Kita kena menjauhi maksiat ni. Tak yalah, contohnya apa maksiat kat sekolah? Curi. Curi lagi. Menjauhi maksiat ketika belajar. Cikgu duk mengajar, kita ada giveaway kat sekolah. Boleh ke gitu? Tak boleh lagi. Kita kena jauhilah benda-benda gitu. Kalau nak kawan, kawan je. Dia. Nak kawan boleh. Lepas kita belajar di universiti. Okey. Seterusnya, mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Iris. Iris ada Iris? Iris. Ya, Ustazah. Contoh mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Apa dia Iris? Membaca buku. Dengan membaca buku. Contohnya apa dia? Macam mana? Kalau ayah atau ibu kita ajar kita naik kereta. Kan kita tak bawa apa yang bawa kereta, ibu atau ayah kan. Kita yang duduk kat sebelah ni, kita bawa lah buku. Boleh? Kita bawa buku. Kita mengisi masa lapang kita dengan membaca buku. Dengan perkara-perkara yang berfaedah. Contohnya, kita buka telefon. Sekarang kita ada telefon kan? Kita buka telefon, buka YouTube. Buka YouTube, kita cari berkenaan dengan adab-adab belajar ataupun perkara-perkara yang kita tak tahu. Jadi kita boleh guna telefon tu untuk mengisi masa lapang kita. Contoh kita tak tahu apa dia rukun iman, apa dia rukun Islam. Jadi dengan telefon tu kita boleh guna nak search apa dia rukun iman, apa dia rukun Islam. Okey. Dan seterusnya yang kelima, Amirul. Apa dia yang kelima, Amirul? Beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Contoh dia macam mana, Amirul? Macam mana contoh beramal dengan ilmu ni? Amirul boleh bagi tahu Ustazah? Amirul ada kedok ni? Ada. Apa dia? Contoh beramal dengan ilmu. Apa dia? Baca Al-Quran. Apa dia? Baca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Betul lah tu Amirul. Contohnya Amirul dah ada ilmu tentang Al-Quran. Amirul pergi sekolah pagi tu belajar tentang makhraj huruf ataupun belajar tentang huruf-huruf alif, ba, ta, okay? Ataupun belajar tentang apa dia? Belajar menyebut bacaan dengan betul. Jadi bila kita balik rumah, kita amal lah ilmu kita tu. Kita amal macam mana? Kita lepas maghrib, lepas solat maghrib, kita ambil Al-Quran, kita cuba belajar balik apa yang kita belajar kat sekolah tadi. Kita cuba baca balik apa yang kita belajar. Boleh? Saya tu contoh macam saya bagi awal-awal tadi. Berkenaan dengan kek. Kalau kita dah ada ilmu kek, kita bolehlah beramal nak buat kek tu macam mana. Sama juga, kita belajar ilmu tentang menutup aurat. Jadi kita bolehlah amalkan ilmu menutup aurat tu macam mana. Kalau orang lelaki tak boleh pakai seluar pendek, kena pakai baju yang menutup aurat, menutup pusat. Kalau orang perempuan macam mana? Kena pakai tudung, kena pakai stokin, macam tu. Okey, seterusnya yang keenam,
tidak malu bertanya. Tidak malu bertanya. Sebagai seorang pelajar ataupun seseorang yang sedang menuntut ilmu, kita mesti kita tak boleh ada pun perasaan malu. Kalau kita tak tahu, kita kena tanya. Kalau tak tanya, apa dia? Pernah dengar tak? Kalau malu bertanya, sesat jalan. Maksudnya samalah. Kalau kita tak tahu dalam mata pelajaran atau apa-apa je lah, kita akan tak tahu sampai ke akhirnya. Sebab tu bila kita tak tahu, kita kena bertanya. Okey, adab menuntut ilmu yang ketujuh, mestilah rajin. Apa dia tu? Mestilah rajin berusaha. Betul? Kita mesti rajin berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Sebab tu mula-mula sekali sebelum mula kelas, Ustazah suruh buat apa? Baca doa. Pandai Amirul. Ingat, kita kena selalu amalkan baca doa sebelum mula belajar. Baca doa tak payah baca doa yang susah-susah, yang kita payah nak ingat. Baca doa yang senang-senang je. Macam saya baca doa tadi lah, Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina. Baca doa yang selalu kita baca. Jadi kita boleh amalkan selalu. Beramal dengan ilmu. Sama lah tu. Kita ada doa tentang macam mana nak memulakan doa, nak memulakan pembelajaran dengan ilmu, dengan doa kan. Jadi kita boleh baca doa tu untuk kita mula belajar. Boleh? Boleh. Okey. Dan yang ke-8, memohon doa dan keredaan ibu bapa. Kalau dulu-dulu sebelum kita nak pergi sekolah, apa kita nak buat? Pagi-pagi kita nak pergi sekolah kan? Apa kita perlu buat dengan ibu bapa kita? Salam. Kita salam ibu bapa kita kan. Nak pergi sekolah kita salam dulu, peluk cium dulu. Nak pergi sekolah dah ni. Okey, barulah kita pergi sekolah. Dan kita mohon doa supaya ibu kita doakan, Mak, doakan saya jangan nakal-nakal dekat sekolah supaya saya mudah faham ilmu yang diajar oleh guru kan. Sama juga. Sekarang pun kita boleh je dapatkan keredaan ibu bapa ataupun mohon doa sebelum mula kelas. Tadi saya dah cakap kan. Okey, kejap lagi kita akan mulakan kelas. Jadi sebelum mula kelas tu, minta doa dengan ibu dulu. Mak, nanti kejap lagi doakan supaya saya dapat mempelajari adab menuntut ilmu dengan baik bersama ustazah. Okey. Boleh? Boleh. Okey, ada soalan tak kat sini? Ada soalan tak berkenaan adab menuntut ilmu? Ada. Tak ada. Miro bagus tak ada soalan. Okey, Syifa ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Oh, bagus juga Syifa. Syahrul, ada soalan Syahrul? Syahrul senyap je hari ni. Syahrul ada soalan tak? Tak. Ada. Okey, Izzat, ada soalan Izzat? Taruh apa adik dia. Bagus Syahrul. Baguslah tu Syahrul menolong ibu bapa. Okey. Kalau kita dekat rumah, sekarang belajar melalui Jimmy. Kita dekat rumah, kita kenalah tolong juga ibu bapa kita. Tapi masa belajar kita cakaplah dulu dekat ibu dengan ayah. Ibu, ayah pukul 11 sampai pukul 12 saya ada kelas. Lepas kelas saya akan tolong ibu dan ayah. Tengok. Bagus kan Syahrul? Selalu menolong ibu bapa. Okey. Izzat ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kenapa Izzat letih je tu? Izzat makan dah lagi? Okey, seterusnya. Tengok gambar-gambar ni. Ni orang gambar, orang tengah belajar kan? Belajar dengan beradab. Ni salah satu contoh dia ni. Yang ni pun sama. Kalau ada masa lapang, dia pergi ruang kaki 5 untuk baca buku-buku yang sekolah sediakan. Kita pun nanti bolehlah macam tu. Kita cuba kalau ada masa lapang, kita isi masa-masa lapang kita tu dengan baca buku. Okey, seterusnya kepentingan menuntut ilmu. Kita masuk kepada kepentingan menuntut ilmu. Apa dia kepentingan menuntut ilmu ni? Syifa, boleh bacakan untuk Ustazah yang pertama? Mendapat ganjaran pahala. Mendapat ganjaran pahala. Sekejap. Sebelum tu,
Untuk adab menuntut ilmu ni, Ustazah nak minta pelajar untuk buat buat peta buih ataupun buat peta buih berkenaan dengan adab-adab menuntut ilmu. Contoh adab menuntut ilmu dengan guru apa dia? Adab menuntut ilmu ketika belajar di sekolah apa dia? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, seterusnya kita masuk kepada kepentingan menuntut ilmu. Tadi Ashifah dah baca. Yang pertama, mendapat ganjaran pahala. Macam mana mendapat ganjaran pahala ni? Macam yang mula-mula saya bagi tahu tadi. Kita menuntut ilmu adalah wajib. Kewajipan kita sebagai pelajar, menuntut ilmu adalah wajib. Jadi, bila Allah kita ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul, apa yang kita akan dapat? Pahala. Kita akan dapat pahala. Oleh itu, kalau kita nak dapat banyak-banyak pahala, kita kena rajinlah menuntut ilmu. Macam sekarang ni, awak-awak semua menuntut ilmu bersama Ustazah. InsyaAllah akan dapat pahala. Sebab kita tak belajar benda yang mendatangkan kemukaran ataupun maksiat kan. Tapi kita belajar berkenaan dengan ilmu. Okey. Yang kedua, Syahrul boleh bacakan untuk Ustazah yang kedua? Boleh. Okey Syahrul, yang kedua. Ilmu yang dipelajari mendapat keberkatan. Ilmu yang dipelajari mendapat keberkatan. Kita mesti cari ilmu yang mendapat keberkatan daripada Allah. Tak boleh kita nak cari ilmu yang mendatangkan maksiat. Contohnya, kita nak belajar buat teknologi. Kita nak belajar main telefon. Sebab kita nak main game kawan kita. Game. Game mendatangkan pahala kau tak? Mak ni suka main game kan? Ya. Miro nombor 1 main game. Betul Miro? Miro main game ke apa? Game ke apa? Tak tahu pasal game. App. Hebat. Okey, jadi Free Fire. minat sangatlah tu game kan. Kalau suruh sebut pasal game, semua boleh sebut. Kalau suruh sebut pasal adab menuntut ilmu kat senyap. Lambat ketemu boleh kau jawab. Okey. Seterusnya, mencapai kejayaan dalam hidup. Mencapai kejayaan dalam hidup. Contohnya, bila kita ada ilmu ni, kita dapat mencapai kejayaan dalam hidup. Macam Amirul tadi, Amirul kata dia nak jadi seorang pilot. InsyaAllah Amirul akan jadi seorang pilot. Tapi sebelum nak jadi seorang pilot, Amirul kena buat apa Amirul? Berusaha. Kita kena berusaha untuk mendapatkan ilmu. Barulah kita berjaya mencapai kejayaan dalam hidup kita. Barulah Amirul dapat jadi seorang pilot. Ingat, kena belajar rajin-rajin, kena berusaha bersungguh-sungguh. Kena lepas belajar, lepas berusaha, kita kena buat apa? Kena berdoa. Supaya Allah makbulkan dan Allah beri keberkatan kepada ilmu kita untuk kita jadi seorang pilot. Boleh Amirul? Boleh. Okey, insyaAllah apa ni Amirul akan jadi seorang pilot. Okey. Seterusnya, mudah untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Kalau kita ada ilmu, kita dapat melakukan kebaikan dan ketaatan dengan sempurna. Orang pun akan percaya kita, selalu rujuk kita untuk kita bagi pandangan ataupun untuk kita bagi nasihat kepada mereka. Yang ni yang kelima, hidup akan menjadi tenang. Kalau kita ada ilmu, hidup kita pun akan tenang, tak serabut, tak ada rasa kerunsingan ataupun apa-apa je lah. Contohnya kalau kita dah ada anak. Contoh kalau dah ada anak, bila anak nak belajar tentang sesuatu ilmu tu, sebab kita dah ada ilmu, jadi kita boleh ajarlah anak-anak kita. Tapi kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak ajar anak-anak kita? Betul tak? Okey, seterusnya yang keenam iaitu akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Yang ni penting. Kalau kita ada ilmu, kita akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Macam mana tu? Contohnya, kalau kita nak jadi seorang menteri, apa yang kita perlu ada? Kita nak jadi seorang menteri. Kita perlu ada ilmu. Betul tak? Kita perlu ada ilmu.
Betul. Betul kan? Kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh jadi Perdana Menteri. Kita tak akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Tapi dengan ilmu yang kita ada, kita akan dihormati, disayangi dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Okey, ingat tu. Seterusnya, tak ada seterusnya. Okey, ada soalan tak dekat kepentingan menuntut ilmu? Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Amiro bagus. Amiro bagus sama. Okey, seterusnya. Kita main quiz sikit boleh? Quiz macam minggu lepas. Boleh, boleh. Boleh? Okey. Kejap je. Okey, semua dah ready? Dah. Okey. Yang pertama, seorang pelajar, apa dia? Gurunya. Amirul, apa dia jawapan dia? Seorang pelajar wajib Memuliakan. memuliakan gurunya. Betul ke salah? Kita tengok jawapan Amirul. Sekejap. Betul Amirul. Bagi satu tepukan untuk Amirul. Okey, seterusnya. Mana Ashifah? Ashifah jawab soalan ni. Niat menuntut ilmu hendaklah kerana Allah. Apa dia? Niat menuntut ilmu hendaklah apa dia? Ashifah? Ikhlas. Ashifah cakap ikhlas. Betul ke salah? Kita tengok. Oh, betul Ashifah. Satu tepukan untuk Ashifah. Okey. Seterusnya. Syahrul. Mana Syahrul? Syahrul? Ya. Okey, perbuatan ini menunjukkan perbuatan seorang pelajar. Apa dia? Menyayangi guru, membenci guru atau menghormati guru. Apa dia jawapan dia? Si, menghormati guru. Si, menghormati guru. Betul ke? Betul tak? Salah tekan ya? Oh, betul. Bagus Syahrul. Okey, seterusnya Izzat. Mana Izzat? Izzat? Ada tak Izzat? Oh, Izzat tak ada ni. Iris? Ya. Apa dia jawapan? Situasi sebelah kanan ni. Situasi sebelah kanan menunjukkan perilaku apa dia? A, B, C dan A, B, C. Apa dia jawapan? Ketika menuntut ilmu. C. Beradab ketika menuntut ilmu. Okey, Iris cakap C. Beradab ketika menuntut ilmu. Alhamdulillah, betul jawapan Iris. Okey. Petikan doa di atas menunjukkan doa apa dia? Siapa boleh jawab yang ni? Doa apa dia ni? Doa sebelum masuk Dewan Peperiksaan ke? Ataupun doa sebelum memulakan pembelajaran, doa kuat ingatan. Yang mana satu? Sebelum memulakan pembelajaran. Okey, siapa jawab tu? Okey, kita cuba ya jawapan dia. Betul. Alhamdulillah, betul lagi. Okey. Izzat. Ada lagi tak Izzat ni? Izzat? Izzat tak ada. Okey, seterusnya Raja Farisa ada? Raja ada ke? Ada. Apa dia jawapan ni? Antara perlakuan tidak beradab ketika menuntut ilmu kecuali. Apa dia kecuali? A. Tidak menyiapkan kerja rumah. B. Membuat bising ketika guru sedang mengulang kaji bersama rakan. Mengulang kaji bersama rakan. Oh, betul. Okey, pandai semua. Dan yang kedua apa ni? Okey, pilih jawapan yang betul mengenai adab-adab ketika menuntut ilmu kecuali. Adab-adab ketika menuntut ilmu kecuali. Apa dia? Tidak malu bertanya. Tidak malu bertanya. Betul ke salah? Salah. Mudah terpengaruh dengan unsur negatif. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Berikut ialah adab menuntut ilmu kecuali.
Berikut ialah adab menuntut ilmu kecuali Malas C. berusaha. Malas berusaha. Oh, hebat. Okey, beri tepukan untuk diri sendiri semua. Okey, alhamdulillah Ya. semua. Okey, alhamdulillah. Semua dapat jawab dengan betul. Hebatlah. Okey. Semua dapat jawab dengan betul. Seterusnya, ada apa-apa soalan tak? Sebelum Ustazah nak soal jawab sikit. Ada soalan tak? Apa dia? Ada. Itu bukan soalan tu. Okey. Amirul sebab Amirul soal Ustazah. Amirul. Amirul. Ya. Amirul. Amirul. Tajuk hari ni kita belajar berkenaan dengan ilmu ke? Apa dia yang Amirul dapat belajar dengan Ustazah hari ni? Rumusan, kesimpulan Amirul dapat belajar hari ni, apa dia? Apa dia? Umat Islam wajib menuntut ilmu. Kita dapat tahu bahawa umat Islam wajib menuntut ilmu. Okey, seterusnya Ashifah. Apa dia rumusan pembelajaran hari ni Ashifah? Apa yang Ashifah dapat belajar untuk pembelajaran hari ni? Apa dia? Apa dia Ashifah? Nak jawab please. Okeylah, Ustazah pilih orang lain lah. Izzat tak ada lagi ke Izzat? Anis ada? Anis baru masuk kan? Tak apalah. Okeylah. Kalau tak ada Amirul, alhamdulillah Amirul bagi tahu apa yang kita dapat untuk pembelajaran hari ni ialah kita dapat tahu bahawa umat Islam wajib menuntut ilmu. Selain itu kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ni kita dapat tahu bahawa menuntut ilmu ni dapat memberi dapat menghalang kita daripada kejahilan. Betul tak? Dan kita juga dapat tahu macam mana adab-adab kita ketika kita menuntut ilmu dan adab-adab kita ketika kita belajar bersama guru dan adab-adab kita ketika bersama guru. Semua kita tahu kan hari ni. Dan kita juga tahu bahawa pentingnya belajar untuk mendapatkan ilmu ni. Pentingnya kepada kita sebagai seorang pelajar untuk mendapat ilmu. Boleh faham? Boleh. Jadi mula hari ni kita kena amal lah apa yang kita belajar hari ni. Macam mana kita nak belajar, macam mana kita nak mula belajar. Macam saya bagi tahu tadi, apa yang kita perlu buat sebelum kita mula belajar. Apa kita perlu buat? Apa dia Amirul? Doa. Kita kena baca doa. Ingat, sebelum kita memulakan pembelajaran, kita kena baca doa. Tak kira lah kita belajar dalam kelas ataupun kita belajar bersama rakan-rakan ataupun belajar seorang-seorang. Kita bacalah doa supaya kita tak ada gangguan daripada orang lain ataupun daripada syaitan ke apa-apa je lah. Jadi kita kena amalkan baca doa. Boleh? Boleh. Kita juga mesti kita patut bersyukur pun. Kita patut bersyukur sebab kita dapat belajar. Ada kawan-kawan yang kena positif sebab kita hidup dalam pandemik COVID sekarang kan. Ada kawan-kawan yang kena positif, dia tak dapat nak teruskan pembelajaran hari ni. Jadi kan kita sebab kita sihat, kita tak ada sakit perut, kita tak ada demam-demam, kita dapat meneruskan pembelajaran kita dapat menuntut ilmu. Jadi kita mestilah bersyukur lah kan. Kita ada kawan-kawan yang terkena COVID. Lepas tu tak dapat belajar. Tapi kita sihat-sihat je. Alhamdulillah lah. Kita bersyukur sebab kita dapat belajar. Boleh faham? Ada persoalan ke? Boleh. Ada soalan lagi tak?
Ada. Tak ada kan? Okey, Alhamdulillah. Sampai di sini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi kalau awak semua ada nak tanya ke, ada ada kerja sekolah yang tak faham ke, boleh PM Ustazah, boleh tanya Ustazah kan. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita habis sampai di sinilah untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua sebab bagi kerjasama dan banyak soal jawab bersama Ustazah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Syifa. Ya, Amirul apa dia? Peace mata. Amirul tak buka kamera so Ustazah Hafiz. Peace lah. Amirul buka kamera dulu lepas tu Ustazah Hafiz lah. Tak usah. Oh, you tak say tu Ustazah buka kamera pula. Okey lah, kalau tak ada apa-apa boleh dah nak pergi makan. Izzat nak pergi makan ke? Amirul nak pergi mandi, tak mandi lagi Amirul. Busuk dah bau ni. Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita sampai sini saja ya. InsyaAllah kalau tak ada apa, hari Rabu Ustazah kelas lagi. Kalau tak Ustazah Akif, kita kelas Jimit lagi hari Rabu insyaAllah. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Ustazah. Bye. Waalaikumsalam. Thank you Assalamualaikum. Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Iris. Terima kasih Izzat. Terima kasih Amirul. Terima kasih Syahrul. Terima kasih Akil. Ustazah tak panggil Akil hari ni.